Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya ingin melaporkan tragedi tanah runtuh yang berlaku di tapak perkemahan Batangkali, Kuala Lumpur. Kejadian tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm di Batangkali dekat sini pada 16 Disember lepas merupakan kejadian kedua terbesar melibatkan jumlah masa maut selepas runtuhan kondominium Highland Tower pada 1992 yang mengorbankan 48 nyawa. Tragedi pada kira-kira pukul 2.30 pagi 16 Disember itu membabitkan 92 masa dengan 61 daripadanya terselamat, manakala 31 lagi terkorban selepas berlaku runtuhan tanah hingga menimbus kawasan perkemahan. Kejadian menyayat hati itu meragut 18 nyawa individu dewasa dan 13 kanak-kanak dengan 20 mayat ditemukan di sektor A, 1 sektor B dan 10 lagi di sektor C di kawasan perkemahan tersebut. Menurut Komander Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART, Muhammad Khairul Jamil, ketika menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian berkenaan, pihaknya agak terkejut apabila diberitahu jumlah masa yang terlibat adalah 100 orang. Kebanyakan masa adalah guru, pelajar dan kaki tangan sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Muncong di Kampung Batu Jalan Ipoh di sini bersama ahli keluarga mereka. Apakah punca sebenarnya tragedi tanah runtuh di Batangkali ini berlaku, Puan? Berdasarkan kajian pakar bencana dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, IR Dr. Goh Tian Lai berkata aliran air di kawasan perbukitan yang berisiko menyebabkan runtuhan cerun boleh dielakkan dengan menggunakan teknologi meletakkan paip bagi mengalihkan air daripada terperangkap di dalam tanah. Paip itu bagaimanapun perlu diselenggara dalam masa tempoh tertentu bagi memastikan ia tidak tersumbat dan menghalang laluan air. Ada cerun yang tiada paip sebab keadaannya yang tinggi, namun di Batangkali tiada penumpuan paip ditemui yang ada hanyalah air yang keluar dari cerun. Paip ini biasanya digunakan di kawasan cerun buatan dan adanya jurutera yang akan memeriksa secara berkala. Daripada hasil kajian itu juga beliau berkata air hanya berperanan untuk memacu berlakunya runtuhan cerun. Berdasarkan faktor air di bawah tanah, pentingnya pensiasatan geologi dibuat untuk mencari punca datang air yang boleh memacu berlakunya tanah runtuh di kawasan terbabit. Kami sebagai pihak IR mendapati bahawa kejadian ini berlaku kerana kandungan air yang tinggi dalam tanah. Namun, ada juga faktor lain selain air bawah tanah, iaitu berlakunya hujan di kawasan hulu. Untuk penambahbaikan, model paip yang sesuai digunakan di kawasan pergulungan adalah seperti paip plastik. Paip plastik iaitu produk yang mempunyai struktur pelbagai lapisan. Paip air yang diperbuat daripada polimer diperkuat dengan aluminium, kuat dan tahan pakai tanpa pengembangan haba. Paip plastik tidak berkarat, berlubang dan kebocoran tidak terbentuk dari semasa ke semasa. Pilihan ini menjadi alternatif yang sangat baik untuk struktur logam. Pembinaan bahan. Sebagai pihak IR yang sebenarnya, kita mestilah mengawal dan menyemak kualiti bahan yang digunakan semasa kerja paip kuning. Kita mestilah memilih paip yang diperbuat daripada bahan yang bermutu dan dalam keadaan sempurna. Paip juga mestilah berupaya menahan daya mampatan. Selain itu, paip seharusnya dipasang dengan sempurna supaya ia kedap air, iaitu di mana air bumi tidak dapat memasuki paip. Kemudian, paip hendaklah ditanam dan dipasang di dasar parit pada pecunan yang sesuai. Ianya sangat penting bagi memastikan bahan pejal tidak meledak yang membolehkan paip tersumbat dan berlakunya paip pecah. Apakah tindakan yang diambil, Puan? Tindakan yang diambil sebagai pihak IR, kami akan lebih cakna terhadap keadaan tanah sekeliling bagi mengelakkan tragedi tanah runtuh ini berulang kembali. Kami juga ingin memberi peringatan mesra kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke tempat kejadian pada masa akan datang untuk lebih berhati-hati semasa melakukan sebarang aktiviti sama ada di kaki bukit ataupun di kawasan yang berdekatan dengan perhubungan. Hal ini adalah untuk mengelakkan berlakunya kecederaan yang tidak diingini berlaku. Selain itu,
Penting untuk kita menggabungkan teknologi bagi memantau potensi kegagalan cerun dan paras air termasuk penggunaan internet keberadaan IoT bagi memantau air secara langsung. Jadi, kami akan menambahkan aspek keselamatan iaitu siren sebagai amalan bahaya di kawasan berkenaan. Ini sahaja kajian daripada pihak kami. Itulah temu bual daripada pihak-pihak yang berkenaan. Ucapan takziah diucapkan dari pihak kami kepada semua mangsa yang terlibat dalam tragedi tersebut. Sekian dari kami.